Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Salasiah Safian dan ini Ringkas TVS. Kita mulakan dengan laporan operasi hari ketiga mencari dan menyelamat SAR mangsa yang hilang di jeti Kubahria. Semalam pasukan SAR telah memperluaskan radius pencarian namun belum menjumpai sebarang petunjuk. Kita akan bersama Akmal Saleh untuk laporan lanjut mengenai operasi SAR di sana. Silakan Akmal. Baik Salasiah Safian. Operasi mencari dan menyelamat mangsa lelaki yang dikuatiri hilang ketika cuba menyelamatkan teman wanitanya dalam kejadian Khamis lalu diteruskan lagi hari ini, iaitu merupakan hari ketiga operasi pencarian. Dan saya juga telah bersama pihak bomba sejak awal pagi tadi menyusuri sepanjang Sungai Sarawak ini dalam operasi ini, dan difahamkan operasi ini akan diteruskan selama 7 hari kerana buat masa ini belum ada lagi sebarang perkembangan ataupun petunjuk mengenai mangsa. Ekoran terdapat beberapa kekangan termasuk air sungai yang deras pada ketika ini, dan saya juga difahamkan jika belum lagi ada sebarang petunjuk, pihak bomba akan cuba menghubungi unit pengesan anjing K9, dan diingatkan juga orang ramai di luar sana supaya tidak menyebarkan sebarang berita palsu maupun spekulasi berhubung perkara ini. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini, Salasiah. Sebarang perkembangan terkini saya akan laporkan dari semasa ke semasa. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Baiklah, terima kasih Akmal Saleh yang berada di lokasi. Baiklah, kita beralih ke berita seterusnya. Jumlah mangsa banjir di Sarawak kekal 4,247 berbanding 4,181 mangsa pada Jumaat. Dalam kemas kini terbaru, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan setakat jam 8 pagi tadi 1,173 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Semua mangsa ditempatkan di 51 PPS di 4 bahagian iaitu Kuching, Semerahan, Serian dan Miri. Kuching masih mencatat jumlah mangsa teramai iaitu 2,853 mangsa dari 754 keluarga yang ditempatkan di 33 PPS. Bahagian Serian pula membuka 10 PPS yang menempatkan 1,068 mangsa daripada 310 keluarga. Miri pula kekal dengan 7 mangsa daripada 1 keluarga yang ditempatkan di 1 PPS. Lagi mengenai banjir di Sarawak. Jalan utama Matu Daro kini sudah boleh dilalui kenderaan selepas tren banjir di kawasan itu didapati menunjukkan penurunan sejak Jumaat. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daro, Muhammad Nur Abdullah, cuaca cerah tanpa hujan pada Jumaat menyebabkan paras air sungai surut dan laluan kampung yang terjejas di Daro kini sudah boleh digunakan. Bagaimanapun, katanya air masih melimpah di atas jalan kampung setinggi kira-kira 0.6 meter, namun keadaan masih terkawal. Beliau berkata langkah berjaga-jaga juga masih diambil dengan pemantauan diteruskan daripada semasa ke semasa. Pasukan Bomba dan Penyelamat Daro melakukan pemantauan bermula jam 11.20 malam pada Jumaat yang melibatkan kawasan Pasar Daro, Sungai Daro, Kampung Tengah Daro, Kampung Pantrai dan Jalan Utama Matu Daro. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk supaya sentiasa berwaspada dan perlu berjaga-jaga sekiranya paras air terus meningkat. Malah katanya paras air banjir yang sukar diramal boleh mendatangkan bahaya terutama kepada kanak-kanak yang bermain air banjir. Tambahnya, sebagai persediaan, anggota Balai Bomba dan Penyelamat Daro juga sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Berikutan serangan buaya terhadap seorang warga emas di Kampung Debak pada Khamis. Pasukan SWAT SFC Betong telah dikerahkan ke lokasi ini bagi memantau situasi berkaitan dengan insiden tersebut. Ia bagi memastikan tahap keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Dalam kejadian Khamis lalu, seorang wanita berhadapan detik cemas apabila diserang seekor buaya ketika mengemas perkakas di luar dapur rumahnya di Kampung Babu Hilir dekat Debak pada malam Khamis.
Ketua Kampung Babu Hilir Juki Jimun berkata Ketika kejadian ke atas seorang penduduk kampungnya, Zabidah Seruci. Zabidah sedang mengemas barang di bahagian belakang rumahnya sekitar jam 8 malam sebagai persiapan banjir. Namun ketika berada di gigi tangga, secara tiba-tiba seekor buaya menyambar sebelah kakinya. Terkejut dengan serangan, mangsa berusaha melepaskan diri daripada buaya tersebut dan menyebabkan kaki yang disambar mengalami kecederaan. Semasa insiden itu, air di kawasan rumah mangsa yang terletak berhampiran dengan Sungai Rimbas mulai pasang besar. Setelah berjaya melepaskan diri daripada serangan tersebut, mangsa dibawa mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Debak. Kesan daripada serangan tersebut, mangsa menerima 19 jahitan pada luka serangan. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas meninggal dunia pada jam 3.20 pagi Sabtu. Allahyarham yang berusia 91 tahun meninggal dunia selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu kemarin. Allahyarhamnya juga pengerusi As-Salihin Trasti Berhad mendapat rawatan di hospital tersebut setelah disahkan positif COVID-19. Terdahulu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trasti Berhad, Abdul Aziz Peru Muhammad, mengesahkan Allahyarham dijangkiti COVID-19. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.